Salam. Tak apa, kita sembang-sembang je. Nanti yang mana dah kita tahu orang nanti. ni kita orang record lah. Nanti boleh hantar dalam group. Boleh. Dengar tak suara saya? Dengar. Okay. So apa persoalannya? Saya nak tanya. Sir. Saya tanya. bela sir. Yang soalan dia kata bila dia nak tukar kepada binary tu kan. Bukan nak pergi kepada two complement tu. Yang nak jadikan dia positif negatif tu yang saya tak faham. Okay. Cuba buat satu je soalan tu. Lepas tu kita orang cuba faham. Satu contoh pun tak apa. Okay, sebelum saya bagi contoh, saya nak bagi rasional dulu. So, bila awak dah tahu rasional, awak tahulah yang mana nak pilih bila masa nak guna second complement, yang mana bila masa nak guna twos complement tu awak akan tahu lepas saya bagi rasional. Okay. Awak tahu nombor positif dan nombor negatif kan? Tahu. Okay. Sebagai contoh okay, let's say soalan tu minta perwakilan binary untuk F sifar. F sifar, filem sifar kan? Okay, before that, ada setengah soalan tu kalau awak perasan dia ada tanda huruf X kecil dekat depan, betul tak? Ya. Okay, Apa X kecil dekat. Ya? Apa maksud X tu? Okay, X kecil tu bermaksud hexadesimal. Dia boleh ganti asas 16. Kan biasa kita tulis nombor dekat belakang kan? 10, 16, 8. Maksudnya dia berganti, maksudnya S sifar tu ialah S sifar kuasa 16 lah. Ya, F sifar tu bermaksud F sifar asas 16. X tu pengganti 16. Pengganti 16. Okay, faham. Kenapa korang tak Google lah, kat internet banyak kot. Tak tahu nak tulis macam mana sir. What is the representation of X for binary gitu. Jadi dia akan keluar link-link yang berkaitan lah, walaupun soal apa you cari keyword tu tak berapa tepat, tapi akan keluar juga nanti. Jadi bermain tak apa, saya dah beritahu. Okay, kemudian katakan F sifar kan. Okay, F tu kalau dalam hexadesimal, F tu positif ke negatif? Positif. Positif kan? Sebab dia nombor digit sebelum 10 kan? Betul tak? Okay. So, walaupun bila awak tukar kepada binary, dia akan jadi 1111 sifar. Betul? Betul. Okay. Nombor tersebut tetap nombor positif walaupun digit yang pertamanya adalah 1. Sebab dia nombor positif. Sebab dia nombor positif, F is positif. Okay. Okay. Jadi untuk nombor-nombor macam ni, awak tak perlu buat proses flip tambah 1, sebab flip tambah 1 ni hanya khusus untuk second complement, twos complement. Yang negatif. Twos complement dia macam ni, dia twos complement ni adalah satu proses untuk dapatkan nilai sebenar bagi nombor binary yang kita tak tahu nilai dia berapa. Sebab kalau macam nombor hexa, oktal dengan desimal, kita tahu kalau 88 lah, kalau 99 lah, kalau AA lah kan. Masalahnya kalau binary, kita tak tahu. Contoh 101. 101 ni kalau di awal kelas dulu kita tahu 101 ada 5. Tapi bila kita libatkan nombor negatif, dah boleh jadi isu. Sebab macam mana nak wakilkan negatif dalam binary. Jadi bila dah belajar tentang nombor negatif dalam binary, 101 kita tak boleh convert terus sebagai 5. Sebab dalam binary, digit pertama tu mewakili tanda negatif atau positif. Jadi untuk dapatkan nilai sebenar bagi nombor binary yang bermula dengan 1, yang tu baru kita buat twos complement. Sebab kita tak boleh convert terus. Kalau macam kita dah diberi nilai macam tadi F sifar kan, F sifar tu kita tahu F tu adalah positif, so tak perlulah buat twos complement, terus convert macam biasa je. So 11110000 terus saja convert macam biasa jadi nombor positif lah, tak perlu buat twos complement. Walaupun dia minta two complement.
Twos complement tu bagi nombor positif, ia kekal positif. Twos complement ni adalah negatif. So tak payah buat flip tambah satu tu. Contoh kan, saya tanya awak, nombor yang saya beri pada awak adalah nombor positif 3. Awak boleh ke tukar positif 3 tu jadi negatif? Walaupun soalan minta berikan perwakilan negatif bagi positif 3. Dia macam pelik sikit lah bunyi dia. Berikan perwakilan negatif bagi positif 3. Macam mana nak buat? Dia takkan boleh lah sebabnya soalan tu memang positif 3. Kenapa nak dapatkan negatif 3? Kecuali kalau awak dibenarkan buat proses penambahan. Maksudnya contoh macam positif 3 tambah negatif 4. Baru dapat negatif 3 sebagai contoh. Tu satu kejap. 7 kan? Positif 7. Maksudnya ada proses lah yang awak buat baru boleh dapat negatif. Tapi sekarang yang dia nak soalan tu nak adalah perwakilan. Kita belajar tentang perwakilan kan, macam mana nak wakilkan positif, macam mana nak wakilkan negatif, macam mana nak wakilkan number decimal dalam binary, number decimal dalam octal, number decimal dalam hexa. Itu semua adalah perwakilan. Jadi kalau nombor tu nombor positif, yang ni tak ada masalah. Sebab apa-apa hal pun, second complement ke, bukan ke, nombor tu tetap kekal positif. Sebagai contoh kan, katakan awak ada apa nombor nombor 0 0 1 0 0 0100 adalah 4 positif 0 1 0 0 4 positif. Kalau awak tukar dalam twos complement, awak akan dapat 1 0 1 1 tambah 1. Kan? 1 tambah 1, 0, 1 tambah 1, 0. So, awak dah tukar nilai dia. Awak akan dapat 1, 1, 0, 0. Awak dah tukar nilai positif tu jadi negatif. Faham tak? Faham. So, sekarang awak dah mengubah soalan. Awak ubah soalan tu daripada positif ke negatif. Betul tu dah salah. Kalau nombor negatif, awak nak wakilkan dalam negatif juga, yang tu betul lah. So isu dia sekarang, awak mungkin confused dari segi tadi ada saya beritahu seorang student apa-apa hal pun, kalau awak diberi satu nombor, awak kena make sure nombor tu positif atau negatif dulu. Sebagai contoh kan, kalau awak diberi F0 tadilah, F0 ni awak kena make sure dia negatif ke positif. So awak tahu F ni adalah nombor sebelum 10. So dia nombor positif bukan nombor negatif. So bila bukan nombor negatif, awak tak perlulah buat twos complement. Macam tu. Kemudian let's say kalau awak diberi nombor biasanya decimal, octal dengan hexa tak ada masalah sebab nombor-nombor yang diberi tu semua dalam positif. Jarang dia beri nombor negatif dalam octal dengan hexa. Biasa nombor negatif diberi dalam decimal. Contoh berikan perwakilan binary bagi negatif 10, asal 10. Yang tu akan kita nampaklah nombor tu nombor negatif. Bagi nombor hexa dengan octal jarang diberi dalam bentuk negatif. Okay. Dia kekeliruan berlaku bila perwakilan tu diberi dalam binary. Binary ni jadi masalah ni. Let's say soalan tu terus direct diberi Ni direct terus diberi 1111 0000. Direct diberi macam tu Direct. Direct. Soalan berikan nilai dapatkan nilai sebenar bagi 1111 0000. Okay, yang ini kalau saya tanya awak pun, katakan kita tak tahu nilai dia berapa kan. Dan bila saya tanya awak, the first impression yang awak boleh katakan tentang nombor ini adalah nombor ini positif ke negatif? Positif. No, I mean kalau soalan itu terus diberi 111, awak jangan tengok F0 tadi, awak tengok 1111 0000. Sifar. Nombor ini negatif ke positif? Negatif. Of course negatif sebab bermula dengan 1. Jadi, so terus buat second complement, awak flip tambah 1 untuk dapatkan nilai sebenar. Faham tak? Tapi kalau soalan tu diberi, F sifar ni asas 16 lah. F sifar ni, walaupun bila awak tukarkan F sifar ni kepada binary, dia akan dapat 1111 000. Nombor ni seolah-olah nombor yang tadi juga. Betul tak? Yang saya tanya awak tadi kan?
Betul. Tapi hakikatnya awak tahu F sifar ni adalah positif bukan negatif. Betul tak? Betul. Awak tahu nilai tu positif. So awak tak perlu buat twos complement walaupun bermula dengan 1. Itu nombor sebenar dia. Nombor sebenar. Jadi dia punya isu dia adalah dia sebenarnya awak perlu bezakan tu saya kata awak kena baca soalan betul-betul sama ada soalan tu diberi direct nombor tu nombor negatif atau positif. Kalau oktal dengan hexa tak ada masalah sebab biasanya ni saya terus terang beritahu awak lah. Biasanya oktal dengan hexa memang diberi dalam bentuk positif lah. Decimal je. Decimal ada kemungkinan decimal dengan binary ada kemungkinan dia bagi positif atau negatif. Dia ada sebab dia ada isu tau. Dia ada isu ada setengah pendapat kata nombor oktal dengan hexa ni wujud dalam bentuk negatif. Ada setengah pendapat kata tak wujud. So dia positif saja. Jadi untuk elakkan kekeliruan dan untuk elakkan you all lagi confused, jadi saya putuskanlah untuk oktal dengan hexa takkan ditanya dalam bentuk negatif. Macam tu. Okey, faham. Okey. Saya ingatkan kalau tu complement je memang dia akan kena flip. Memang dia Tak. akan tukar. Awak twos complement tu ibarat ganti perkataan negatif lah. Dapatkan perwakilan twos complement katakan kan. So kalau bila tukar ayat tu dia jadi dapatkan perwakilan negatif. Macam tu. So perwakilan negatif awak jangan pula ubah soalan. Kalau soalan tu positif awak beri jawapan negatif. Jangan macam tu. Awak cuma berikan perwakilan saja. Kalau negatif buat twos complement. Kalau positif dia kekal dalam positif. Jangan ubah soalan. Okey, faham. Okay, clear tak? Maksudnya okay. Decimal kan? Dia minta binary to decimal numbers. Apa soalan, apa arahan dia cuba baca? Convert the following hexadecimal representation of two complement binary to decimal numbers. So dapatkan dalam bentuk desimal lah. Maksudnya dia akan jadi 6 bukan 16 ni. Dia akan jadi dia kena dapatkan jawapan dalam bentuk desimal. Cuma tak awak kena nyatakan dan confirmkan sama ada nombor tu positif atau negatif. Kita tak payah flip lah. Penanda dia. So contoh jawab X apa tadi 111 111,000. Awak darabkan macam biasalah. Awak darab tambahkan 2 kuasa 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7. 2 kuasa 7 tambah 2 kuasa 6 tambah 2 kuasa 5 tambah 2 kuasa 4. Macam biasa, tak perlu buat second complement. Kalau awak buat second complement juga, kalau awak kekal dengan kefahaman awak, nombor tu adalah nombor negatif, dia akan jadi isu lain nanti. Isu lain dia tadi macam saya sebut tadi lah. Dia tak sudah isu dia tu sebab kita cakap pasal garis nombor, setiap nombor ada pasangan kan. Setiap nombor ada pasangan. So kalau lah awak dapat binary tu macam tadi F0 tadi 11110000. Okay. Kalau awak nak dapatkan nilai negatif dia, awak kena tambah kosong dekat depan. Jadikan dia 9 bit. Faham tak? Awak jadikan 9 bit baru awak buat flip dan tambah 1. Baru dapat negatif. Faham tak? Tak, yang tu kurang faham. Macam ni. Tak, sekarang ni kita tahu F0 ni F sifar adalah nombor positif. Kan? Ini sepahaman. Tapi masalah dia awak mula keliru sebab bila tukar F0 ni kepada binary awak akan dapat 11110000, betul?
Betul. So bila awak flip, awak akan dapat the first bit ni adalah 1. Dan saya bagi tahu kalau 1 dekat depan, nombor ni mewakili nombor negatif kan? Itu isu dia sekarang. Itu isu dia. Okey, selesai. Cuma sekarang ni, yang perlu awak fahamkan lagi adalah asal usul nombor tu. Walaupun F0 ni bila diflipkan dapat 11110000, tapi awak kena tahu yang F ni adalah positif. Macam mana awak nak tahu? Awak kena tahu mengira lah dalam heksa. Kan? Yang ni asas awak kena tahu kan. Jadi bila dalam heksa menyatakan bahawa F ini adalah nombor positif, jadi walaupun awak dah tukar dalam binary dan awak dapat the first bit ni adalah 1, ia kekal positif. Awak tak boleh anggap dia negatif. Kalau awak anggap dia negatif, awak dah tukar soalan, awak dah tukar nombor. Ibarat macam negatif F0. Macam negatif F0. Hakikatnya ini awak terbalikkan daripada F tadi. Jadi let's say bukan nak jawab soalan Ini let's say awak nak dapatkan pasangan untuk dia, pasangan untuk F0 ni, awak kena letak kosong lah dekat depan. Jadikan dia 9 bit sebab 8 bit tak cukup untuk mewakili F. 8 bit tak cukup untuk mewakili F, dia kena pakai 9. Sama lah macam 5. Supaya kita nampak tambah kosong. Sebab kita tambah kosong. Sama juga macam digit 5. Digit 5 tak cukup 3 bit. 101 mewakili 5 ni tak cukup. Dia kena pakai 4 baru boleh. Bila pakai 4 bit baru kita boleh mewakili 5. Macam tu. Kalau nak wakilkan 3 adalah 11 kan. 11 ni 3. Tak boleh guna 2 bit, kena guna 3 bit. Jadi bila dah tambah sifar dekat depan tadi, so the overall total of bits adalah 9. Jadi bila nak daripada sini baru awak boleh dapatkan perwakilan negatif bagi F sifar. Dalam bentuk binary. Macam tu. Faham? So yang 1 ni F0 ni jawapan dia 240 10 lah. Dah tambah dah? 207, 206, 205, 204. Tambah dah? Dah. 240 10. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul lah. 7, 6, 5, 4. Dapat berapa? 21? 240. 240. Betul lah. 240. Okey, faham. Baru faham. Tu je. Salah faham maksud tu complement tu. Saya ingatkan bila tu complement je memang kena flip tambah 1. Tidak. Kena tengok juga atas soalan tu. Ya, kena tengok. Ya, betul. Yes. Kena tengok juga atas soalan tu. Okay. Clear tak? Clear. Sir, yang nombor 7 tu kan soalan tambah-tambah kan? Kena buat ke? Nombor 7 soalan tambah-tambah. Soalan tak ada depan mata saya, boleh sebut tak? Soalan X025B tambah dengan 26DE. Yes. Okay. Bagus. Setunjuk 1 ke? Kita orang boleh. Nombor 7 nombor 7 ni awak boleh tambah, memang kena buat lah sebab dah belajar ni. Jadi dia guna jari boleh, guna binary boleh. Guna binary. Maksudnya binary tu kita tukar lah. Kan ni hexadecimal kan? Kita tukar kepada binary dulu. Kita nak buat satu-satu ataupun terus? Faham tak? Satu-satu. Tukar dulu. Dia ada markah tu. Maksudnya 025B tukar pada binary. 26DE tukar pada binary. Kemudian tambah. Baru tambah. Tambah kemudian tukar balik kepada hexa. Okey. Saya dah try soalan. Okey, terima kasih. Bukannya terus tambah lah. Bukannya terus tambah. Kena tukar dulu binary. Nak terus tambah boleh juga kalau kita mahir. Sebagai contoh, B campur E. Siapa yang mahir yang kata E tu mewakili 14, so bolehlah tambah B, kemudian terus tambah B, C, D, E, F, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 macam tu. Faham tak? Lepas tu tambah kat atas tu. Lepas tu tambah lagi. Macam biasa je lah. Okay. Macam biasa je. Tapi kena tahulah yang B tu berapa, E tu berapa. Berapa step. Okay, faham.
Kalau tak mahir guna jari tu tukar pada kalau saya tukar binary terus. Sebab binary kan, ni dia Tapi kan sir, dia minta tu complement kan. Tapi ni kan nombor positif. Kan semua ni nombor positif. Sebab dia kata the corresponding 16-bit binary number are in second complement notation kan. Maksudnya nombor-nombor yang beri dan diberi itu dalam nombor second complement. So maknanya kalau positif lah, kalau negatif lah. So ni semua positif lah kan sebab nombor positif. Sekejap saya ambil skema jawapan sekejap. Okey. Begitu kisahnya. Orang kenapa diam? Orang tak tahu tanya tasa. Orang wujud lagi tak ni? Risau je korang ni. Sepuluh? 19 lah. Kau jangan macam Nofal. Kau gaduh lah ni. Sekiranya kalau tulis komplement, kalau dia memang dah nombor positif, tukarkan pun positif jugalah kan? Walaupun dia satu depan tu kan? Maksudnya bila tengok je, bila dia minta je tu komplement, kita kena tengok dulu. Tu nombor yang dia bagi tu. Dia bagi positif atau negatif. Kalau positif, kalah tak payah flip semua tu. Syirah. Ya. Macam biasa je binary. Kalau nak tahu dia nombor positif atau negatif, kita tengok kalau dia ada simbol negatif, maksudnya nombor negatif lah. Ya, betul. Kalau macam ni tak ada, ni semua positif. Okay. Macam yang saya cakap lah, biasanya bila dia minta kepada hexadecimal octal, dia memang akan bagi nombor positif. Tapi kalau dia minta kepada decimal, maybe dia akan bagi negatif. Tapi ni minta provide your answer in hexadecimal. So positif lah. Tukar binary, lepas tu pergi tambah macam biasa. Tambah binary yang dapat tu, keputusan tu. Lepas tu baru tukar kepada hexadecimal. Korang nak buat terus pun boleh, nak buat satu-satu pun boleh. Tapi saya kata tadi lebih elok buat satu-satu. Maksudnya sifar 25B tu tukar kepada binary dulu. Korang akan dapat 0000, 0010, 10, 10, 11, 1011. Lepas tu tambah pula dengan 26DE tu 0010, 0110, 1101, 1110. Macam tu. Danish baru masuk. Danish baru masuk Danish ketinggalan lah. Danish terlepas lah. Perpuluhan tu ada beza ke? Perpuluhan tu kita tak buat lagi ya. Sebab saya tak ajar lagi. Saya tak masuk lagi bab perpuluhan. Tak payah lagi. Okay, boleh saya menyapuk? Okay, saya datang. Saya menyapuk sikit ya. Sorry. Tak apa. Okay. Macam saya sebutkan tadi, untuk nombor-nombor hexa, jarang diberi hexa dan oktal dalam bentuk negatif. Jadi awak tambah macam biasa. So tak perlulah nak buat flip tambah satu walaupun dia kata ini nombor dalam second complement. Okay, faham. Sebab dia positif, jadi dia kekal dalam positif lah. Okay. Kita macam biasa je. Tak macam payah biasa. buat, tulis kat situ tak payah buat apa? Flip tambah satu. Tak payah flip, tak payah tambah satu. Sebab nombor ni adalah nombor positif. Walaupun satu dekat depan. Okay. Yang bawah tu nombor 9 tu, apa tu? Answer the following arithmetic operation in binary. Ni tambah macam biasa juga ke nombor 9? Answer the following arithmetic operation in binary. Okay. Kalau dapat soalan binary macam ni, awak kena dapatkan dulu nilai dia dalam decimal. Itu dia punya hint. Maksudnya binary ni kena tukar dulu pada hexadecimal. Hexa, no, bukan hexa, decimal. Oh, tukar kepada decimal. So darab lah kan? Darab tambah lah. Buat congak pun terus
Contoh congak pun boleh. Sebagai Satu contoh dua kan. 1248 semua tu. Yes, 1248. Yeah. Tambah terus. Okey. Ah, Tak, dia tak minta pun. okey. Okey, jap. Ini kena perlu twos complement ke? Okey. Nombor mana yang awak rasa perlu twos complement tu? Yang mana? Yang? Yes, betul. Yang tu kena twos complement lah. Sebab Sebab dia nombor lain-lain. Positif dengan negatif. sebab yes, satu dekat depan. Macam saya beritahu awak tadi, kalau nombor oktal dan hexa jarang diberi dalam negatif, tapi decimal dengan binary ada kemungkinan diberi dalam negatif. Oh, so ni decimal. Awak nak binary ke decimal kan? Binary ke decimal. So dia ada negatif lah, dia wujud, nombor negatif tu wujud. Binary dengan decimal wujud nombor negatif. So, Oktal dengan hexa ada pertikaian lagi sampai sekarang. so kan soalan satu ni kita boleh pilih lah kita nak buat dia positif ataupun negatif. Tak boleh pilih. Memang dia negatif. Sebab dia ada satu. Bila dia ada satu je nombor satu, memang dia automatik negatif. Macam tu. Yes. Yang ni pun sama yang bawah ni walaupun ada 1 kosong. Yes. Oh, alright, faham. Nombor decimal dengan binary memang wujud negatif. Yang tu awak kena pegang lah. Okay. Jadi untuk soalan ni, okey, kalau nak selamat, first of all, awak kena convert, walaupun awak boleh selesaikan jawapan dia dalam binary sebab dia tak minta jawapan decimal atau binary kan. Sebab dia kata answer the following arithmetic operation pun in binary, so selesaikan dalam binary lah, tak perlu dapat nilai decimal. Tapi kalau nak selamat, awak boleh dekat kertas conteng, awak boleh dapatkan nilai sebenar dia dulu dalam bentuk decimal. Sebab apa? Sebab binary ni kita tak tahu nilai dia berapa. Macam octal, decimal dan hexa. Kita tahu 1, 2, 3, 4. Kita nampak digit tu kan? Bentuk tu kita nampak. Binary ni tak nampak sebab dia kosong dengan 1. So kita pun tak tahu apa dia punya nombor kan. Jadi kau nak selamat, tukar pada decimal. Sebab kadang-kadang kalau awak tak tukar, awak dapat jawapan yang salah. Tu saya kata tadi. Kalau previously, 1 tambah 1 pun salah. Patutnya kita tahu lah 1 tambah 1 2 kan. Tapi salah. Sebab dia tambah binary tu direct, so dia tak tahu nilai dia berapa. So jadi jawapan salah lah. So the best way, awak kena tahu dulu nombor tu nombor apa supaya awak macam awak nak buat kuih lah kan. Ada banyak jenis tepung. Awak kena tahu tepung tu untuk buat kuih apa. Awak kena tahu walaupun dia sama semua tepung. Tepung jagung, tepung beras, tepung pulut, semua tepung. Tapi awak kena tahu tepung tu bagaimana? Yes, guna untuk bila. Tepung ni untuk buat koci, tepung ni untuk buat cucur macam tu, kena tahu. Okay, itu yang pertama untuk soalan nombor 9. Yang kedua, awak kena ingat syarat untuk operasi aritmetik nombor binary ni, syarat dia adalah bilangan bit semua kena sama. Daripada soalan sampailah jawapan. Itu dia pun syarat. Jadi kalau tak cukup, awak kena pad lah. Awak kena pad nombor tu sampai cukup. Pad kosong ataupun pad 1. Kalau awak pad kosong, untuk kekalkan nilainya dalam positif lah. Kalau awak pad 1, untuk kekalkan nilai dia dalam negatif. So yang 1111 tu nak samakan tambah lagi 1111 sebab nak kekalkan dia negatif. Ya, betul. So yang kosong tu pun tambah 111 lagi. Untuk kenapa tambah 1? Yang kosong tu tak payah? Tak kena buat tambah 1 kalau tambah 1. Oh, tambah 1 je kan? Kejap, yang mana ni? Yang mana nombor dia? Yang nombor 2. Kan ada 0111. Yang tu nak pad berapa tu? Kosong lah. Oh, step kosong. Oh, dia tak payah samakan semua negatif? Kalau samakan semua negatif. Itu positif tu. Awak jangan ubah soalan. Oh, okey. Saya faham. Okey, saya faham. Tambah 1. Kalau awak padkan dengan 1, awak kekal dalam negatif. Kalau nombor tu negatif, kalau nombor tu positif, awak pad dengan 1, awak ubah soalan lah tu. Dia jadi negatif pula. Okey. Dia negatif pula. Okey. Itu syarat dia. Operand, okey.
soalan dan jawapan bilangan bit dia kena sama. Macam tu. Okey. Kalau tak cukup, pad. Pad tu pula kena buat decision. Nak pad dengan sifar ataupun nak pad dengan 1. Yang tu kena buat decision. Okey. Okay, let's say soalan katakan soalan ada 2 nombor lah kan, sebab kita nak tambah 2 nombor. Dua-dua nombor ni gunakan 4 bit. So of course jawapan dia sepatutnya 4 bit kan? Let's say bila awak tambah, tiba-tiba jawab 4 bit tu tak cukup untuk mewakili jawapan. Awak kena guna 5 bit baru cukup. Yang atas bit, atas semua kena tambah jugalah kan. Jadikan 5 bit juga. Atas kena tambah, yes betul. Atas kena tambah bit. Okay. Let's say dalam situasi yang lain, awak dah tambah 4 bit, awak tambah 4 bit, tambah 4 bit, tapi jawapan dia bila awak dah tambah tu, jawapan dia 5 bit. Tapi hakikatnya nak wakilkan 4 bit pun dah cukup dah, tak payah 5. So apa yang perlu awak buat? Buang. Ni. Gantikan dengan simbol. Jawapan lain. Awak ignore je nombor tu. Buang je lah Awak kan. abaikan. Sebab 4 bit tu dah cukup untuk mewakili nilai sebenar. Okey. Apa contoh saya bagi Kejap. Walaupun dia 1 kat depan tu ignore je kan? Ignore kalau bilangan bit tu dah cukup untuk wakilkan jawapan dia sama ada negatif atau positif. Baru kita ignore. Kalau jawapan tu bilangan bit tu tak cukup untuk mewakili jawapan tu sama ada negatif atau positif, memang kena guna banyak juga. Jadi solution dia awak kena tambah soalan tu, awak kena pad soalan tu dengan 0 ataupun 1. Okay. Yang penting bilangan bit kena sama. Macam tu. Cuma awak perlu buat decision sama ada tambah 1, tambah sifar ataupun ignore, tu saja. Yang penting cukup bilangan bit. Okey. Faham. Berarti je kan nombor 10, nombor 11 tu tak payah lagi kan? Nombor 10 10 dah boleh buat dah. Any system and question. Boleh? Maksudnya kalau 1, 2, 3, 4 tu pecahkan dia kepada 3 lah. 3, 4 tu yang mana soalan nombor 2 Soalan nombor 10, nombor 1. Pecahkan dia kepada 3 kan? Maksudnya 3, 3, 3, 3. 3 dengan 4 lah. Sorry, 4 dengan 3. Betul lah, 4 dengan 3. 4 dengan 3. Kalau soalan nombor 2 nak pecah berapa? Kalau 5 3. Okey, 5, 3. Kalau 4? 4 2. 2. Pandai. Yang 4 tu 2. Pandai pun. Macam mana awak dapat 2? Sebab dia Yang 1 kuasa 2, 4. Bukan sebab 2 kuasa 2, 4. Ada sebab lain. Sebab apa? Sebab dia 3 Sebab nombor digit. dia sampai 4 je kan? 4 digit. Sebab dia 4 digit. 4 digit iaitu 0 sampai 3. 3. So maksimum dia 3 kan? So bila maksimum 3, berapa bit yang maksimum kita gunakan untuk wakilkan 3? 2. So 2 bit lah. Pecahkan 2. Sama juga macam apa tadi, octal kan. Octal tadi kita pecahkan 3. Sebab apa pecahkan 3? Sebab maksimum digit untuk octal adalah 7. 7 bersamaan dengan 1, 1, 1. So 3 bit dah cukup dah mewakilkan 7. Jadi sama juga macam 4. 4 ni maksimum digit dia adalah 3. 3 jadi bilangan bit untuk wakilkan digit maksimum bagi 4 adalah 1 lah, 3. 2 bit. 2 bit. So pecahkan 2. Okey, saya faham. Lagi? Apa dia? Pukul 11? Tu pointer. Tak ada dah. Awak nak terus buat pointer tak?
Pointer lah perpuluhan dengan pecahan. Nak terus buat tak? 21 apa? Tak apa, awak sampaikanlah pada kawan-kawan yang tak tahu tu. Okey. Yang pointer tu macam mana? Okey, yang pointer, sebelum ni saya cadangkan awak hafal yang jujukan 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 kan? Ini untuk nombor-nombor bulat, bukan nombor pecahan. Untuk nombor pecahan, sebelum 1 tu awak letak titik lah sebab ada perpuluhan kan? Okey, lepas tu dia 1/2, kemudian 1/4, 1/8, 1/16 sampai ke belakang. 1/2, macam banyak lah. Tapi biasanya soalan dia sampai 1/16 saja, tak banyak pun. Satu per dua, start dengan 1/2. Saya ulang balik sebelum ni saya nak awak hafal 1, 2, 4, 8, 16 bla 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 tu daripada kanan ke kiri kan? Betul tak? Kanan ke kiri kan? Daripada belakang ke depan. Okey, sekarang sebelum 1 tu awak letak titik untuk mewakili perpuluhan dalam binary. Kemudian selepas titik tu bermula daripada kiri ke kanan pula. 1/2, 1/4. Faham kan? Kalau nombor bulat kita kanan ke kiri. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 tu awak kena kira daripada kanan ke kiri dia terbalik dia backward. Okey, kemudian letak titik sebagai perpuluhan. Kemudian start balik jujukan tu dengan 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/16 tu daripada kiri ke kanan pula. Dia ulang balik yang 1, 2, 4, 8, 16 saja, tapi beza dia per. Dia ada pecahan. Tapi dia mula daripada belah kiri kan? Mula daripada kiri lah. Sebab dia mengembang ke kanan. Kalau nombor bulat mengembang ke kiri. Okey. Awak tuliskan bagus. Letak titik dulu. Kat mana? No, bukan situ, dekat sebelah 1 lah. Bukan bawah 1. Titik. Kemudian mulakan daripada kiri ke kanan 1/2, 1/4, 1/8. Dan seterusnya lah sampai 1/128. Okey. Tapi jarang soalan tu diberi sampai 1/128. Biasanya sampai 1/16 je. Okey. 1/2 tu bersamaan dengan berapa dalam perpuluhan? Setengah. 0.5. Okey, 0.5 is half lah. Kalau suku 0.25. 1/8 125. 125. 1/16 0.0625. 625. Okey, cukup setakat tu pun dah cukup dah. Itu pun dah cukup banyak tu. Kalau rajin lagi hafal lah sampai 1/3/2 tu. Yang ni kena hafal 0.5, 0.25, 0.125. So kalau untuk nombor perpuluhan kena hafal yang ni lah. Ya betul. Untuk perpuluhan kena hafal nombor yang tu. Baru boleh buat. Kalau nombor bulat yang tadi pun dah cukup. 1 hingga 128 dah cukup. Okey. Okey, sabar. Kita buat step by step Kejap. Okey. Katakan soalan dia soalan nombor 2 tu 10 tu kecil sebenarnya yang bukan 510 101.5 asal 10 bukan 101.510 Okey. Let's say ada nombor dia adalah
17. 17.25 katakan. Okay, tak nak 0.25, habis susah sikit. 17.75. Okey. Macam mana nak wakilkan nombor ni dalam binary? Okey. Kalau nombor perpuluhan, teknik dia dia tambah sikit lah yang 0.5, 0.25 tu kan. Step dia adalah, okay, first of all, convertkan 17 ni kepada binary dulu. Guna kaedah bahagi 2. 17 tu bahagikan dengan 22 sampai dapat binary. 17 bagi 2, 8 kali 2, 16. Bagi 1, 8 bagi 2. 2, 1, 1, 1, 2, 0, bagi. Seberapa jawapan dia? Kosong? Saya tak nampak screen buat. Okey, kosong. Banyak ni kosong. Apa buat ni? Kenapa awak bahagi? Dapat ni kan? Ini- 1,0,0,1. Ini nombor desimal bukan heksa. Bahagi method biasa. Buat Bagi yang macam macam biasa. kolom tu. Atas ke bawah? Ya. 17. 17. 17 bahagi 2. So kita nak pergi ke binary. Lapan. Ni CV2 bang. CV2 kot. 8 bagi 2. 4. Baki kosong. 2. Baki kosong. 1. Baki kosong. Lepas tu bawah tu letak kosong. Bawah baki 1. So 1,0,0,1. Kenapa start dengan 1, start dengan kosong? Yang kosong tu kena ambil kira. Kalau untuk binary, kosong tu kena ambil kira. Nombor lain, kalau heksa dengan oktal tak payah. Yang tu kena ingat lah. Okay, so 0,1. Kalau binary kena ambil kalau oktal, heksa, decimal tak payah ambil. Sebab macam saya sebut tadi kalau heksa, oktal dengan desimal, kalau kosong dekat depan tak ada apa-apa maksud pun. Kalau tulis dalam desimal 0,023, nombor tu nombor 23 kan. Kalau 018 itu 18, jadi kosong tu tak ada function. Jadi untuk heksa, oktal dengan desimal tak payah letak kosong dekat depan lah, walaupun bila awak bahagi tu jawapan terakhir dia kosong. Kecuali binary. Binary tak nak kena ambil juga, sebab binary ni dia kosong, dia main peranan. Kenapa buat tu? Comel desktop dia tu. Okay. Jadi 01, 00, 01. Betul. Okey. Yang ni 17. Yang ni ada markah dia tersendiri Kalau buat dalam exam, yang ni ada markah dia tersendiri. Awak bahagi dengan 2, awak dapatkan perwakilan 17 dalam binary. So ada markah dia. Okey, kemudian nombor perpuluhan pun ada markah dia juga. So untuk tukar step ataupun jalan kerja untuk tukar 0.75 dalam bentuk binary,
Okey, oleh kerana nombor bulat bahagi, maka nombor perpuluhan ni kena darab. Darab dengan 2. Ha. Okey, cuba tulis contoh kat mana-mana. 0.75 kali 2. Pakai tangan je ya, jangan biasa pakai kalkulator 0.75 kali 2. Ha. Ni pakai tangan je ni. Awak tambah 2, tambah kan? 75 tambah 75 berapa? 1.40 kan? Ke bukan? 1.5. Ha, 1.40. 5 10, 1.5 lah. 0.75 tambah 0.75, 5 tambah 5, 10, 7 tambah 7, 14, tambah 1, 15, 1.50. 150. Ha. Awak jangan tulis macam tu, awak tulis 0.7. Okay, yang 1.5 tu tulis dekat tepi 2, jangan tulis dekat bawah. Okey. Kemudian sekejap ya, macam nak tulis ni. Sekejap. Okey. Yang 1.5 tu kan, yang 1.5 tu awak tulis macam nak cakap ya, 1.5 baki, ada tulis B, baki 1. Baki 1. Kenapa dia baki 1? Sebab kita ambil yang 1 tu, 1.5 tu, yang 1 tu kita jadikan baki. Okey, kemudian ambil 0.5 yang dekat belakang ni 0.5 kan? Ambil 0.5 kalikan dengan 2. Sekali lagi. Kali 2. Bersamaan dengan 1 kan? 1.0. Baki berapa agak-agak? Tak. Yang mula-mula tadi saya tulis baki 1 tu macam mana? Apa saya punya ayat tadi? Baki 1. Yang 0.75 kali 2 bersamaan dengan 1.5. Dalam kurungan tu saya ada beritahu baki 1. Baki 1 tu datang daripada mana? 1 depan. 1 depan mana? Depan 5. 1. Jangan pergi situ. Tu yang atas Depan tu. 1.5. Depan 5 tu. Yes, 1.5. Yang 1.5 tu 1 tu. Oh, Syirah faham tu. Yang 1 bawah per tu. 2. Ya. Tak. Bukan. 1.5 atas tu. Depan dia. Depan perpuluhan. Yang mana? Bukan. 0.75 kali 2 bersama dengan 1.5 kan? 1.5 tu, 1 tu yang saya sebut 1.5, 1. Tu bulat yang 1 tu. bulat yang 1 depan tu. 1 depan 5 tu. Bukan. Depan 5 tu. 5 dekat point tu. Sebelah. Dekat dia Warna Darab hitam, tu. warna hitam. Yang sama dengan hitam. sama dengan tu, 1 tu. Bulat kain. Ya. Itulah baki. Lepas tu yang bawah tu 1.5 pula. Yes. Mewakili tu. Jadi yang point 5 tu kan, point 5 tu kita ambil, kita darab dengan 2. Kita dapatlah 1.0. Okey, 1.0 tu baki dia berapa? 1. 1. Yes, 1. Tulis 1. Baki 1. Apa baki 2 pula? Kan? Kemudian baki kosong. So bila kosong tu settle lah. Dia sampai kosong je. Sampai baki kosong. Sampai baki kosong pula. Sampai yelah yang kosong kali 2 lah maksudnya. Kosong kali 2 kosong kan? Okey. Kemudian kalau guna kaedah bahagi 2 tadi, kita baca daripada bawah ke atas ke bawah? Bawah ke atas kan? Kalau 17 kita baca bawah ke atas. Tapi yang ni sebab dia perpuluhan, dia baca daripada atas ke bawah. Dia terbalik.
So dah akan dapat 1, 1, betul? Jadi 0.75 bersamaan dengan berapa dalam binary? Bersamaan dengan 0. Eh, ah, 0.75 bersamaan dengan 0.11. Satu-satu. Okey, oleh kerana itu. Okey, oleh kerana itu 17.75 bersamaan dengan itulah oleh kerana itu titik segitiga tu. Oleh kerana itu okey, 17.75 bersamaan dengan salin baliklah. 0. Yes. Asas 2 bersamaan dengan 17.75 kan? Okey. Okey, tapi tak ada tapi lagi. Tapi ada step lagi yang perlu awak buat untuk nombor-nombor supaya dia mematuhi format IEEE. Ada kawan-kawan awak yang tanya, "Sir, IEEE tu apa?" Hamis saya ajar IEEE tu apa Sebab dia tak boleh setakat ni je dia panjang lagi Okey. Okey. Okey, seterusnya, awak salin balik yang nombor perpuluhan dalam binary tu, awak salin balik. Kosong satu kosong 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 1.11. Okey, bersamaan. Okey. Nombor ni, awak tengok titik perpuluhan tu dekat belakang kan? Maksudnya sebelum 11 kan? Okey. Biasanya nombor titik perpuluhan kan dekat depan. Jadi, awak anjak titik ni ke depan sampai dia berjumpa dengan digit 1 yang pertama. Bukan kosong 1. Cuba awak anjakkan awak dapat apa tu? 0, 1, anjak lagi. Sampai jumpa 1 yang pertama. Dah, stop. 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 Yes. Jadi, so bersamaan dengan 01 point salin baliklah. Ya. Kali 2 kuasa berapa kali awak lompat? Okey, 2 kuasa 4. Nampak? Inilah matematik. Dia 0.11 asas 2 adalah bersamaan dengan, sama juga kalau awak tulis dia sebagai 0.1.0000111 kali 2 kuasa 4. Sama je nilai dia. Nampak? Dalam matematik, dia macam ni. Tadi soalan dia 17.75 asas 10. 17.75 asas 10 ni, kalau awak tulis dalam binary, nilai dia sama je dengan 0.1.000.11 asas 2. Itu yang pertama. Kemudian awak nak anjak titik dia ke depan. Tujuan dia, rasional dia adalah untuk nak dapatkan format IEEE tadilah. Ini tujuan kita nak dapatkan format IEEE. Nak dapatkan format IEEE, awak kena anjak dulu titik perpuluhan ke hadapan. Itu first step. So sekarang awak dah anjak, awak dapat 01.0000111 kali 2 kuasa 4. 4 tu adalah bilangan anjakan. Ini step yang pertama. Kemudian awak kena guna formula. Formula dia adalah eksponen EXP eksponen, kita guna EXP cukup. Tolak 127 bersamaan dengan bilangan anjakan. Ini formula ni kena hafal
Eksponen tolak 127 bersamaan dengan bilang anjakan. Jadi, bilang anjakan tadi berapa? 4. 4. So, dapatkan nilai eksponen. Sambung. Eksponen bersamaan dengan Bilang anjakan tambah dengan 127. yes. Bersamaan dengan Sama dengan 131. yes. 131 dalam binary dapat berapa? Binary 128 campur berapa? 128 campur 3 kan? Betul tak? So maknanya kalau betul. 18 campur 3 maksudnya 1 kosong. Betul tak? Kenapa dia 1 pula? Lepas 128 tu 64 dah 1 lebih tu. Ni 128 kemudian tambah 64 kosong. Tu dia kosong. Jangan guna kalkulator. Ni 100111001. Kosong 11 kosong 1. Oh 124 124 campur 1, 2, 4, 8, 16. 124 campur 8 campur 16 dapat 131 ke? Sekejap. Kosong. 128. Hujung tu 128. 128 campur 3. So 3 adalah yang belakang tu. Belakang 2 dengan 1. 2 dengan 1 kena pakai. 1. Dia 3 kan? 128 campur 2 campur 1 kan? 2 campur 1. 2 campur 1 kat tepi sekali lah, kanan sekali lah 2 dengan 1. Tengah-tengah tu 16 dengan 32. Takkan 16 campur 32 campur 128 dapat 131 tu dah berapa ratus tu. Sekejap. Awak letak kosong dekat tengah-tengah tu. Sekejap. Tu kosong lah. Sebab tu hujung sekali dah yang the first digit tu 128 dah tu. 416. Tu dah 10 bit dah tu. Tu 10 bit bang. Sekejap. Memang saja saya pergi kalut. Yang satu tengah-tengah tu padam. Satu tengah-tengah tu padam. Tu dua-dua sekali padam. Gantikan dengan sifar. Satu sifar je. Ingat 8 bit dia. 8 bit. 2, 4, 6, 8. Okey. Sekarang yang first digit tu itu mewakili 128 kan? Yang satu depan tu kan satu tu je. Tu 128 kan? Okey, 131 tolak 128 berapa? 3 kan? 3. So nak hasilkan 3 macam mana? 3 kan campur 1 campur 2. 1 campur 2 yang hujung sekali belah kanan tu, itu 1. Tu betul. Yang sebelah dia 2 kan? Padam kosong tu ganti dengan 1. So kita pakai 1, 2, 128. Betul tak 131? Betul. 128 campur 2 campur 1 baru dapat 1. Kebalikkan. Jadi nanti awak main-main nombor ni. Ya 3. Pandai pun. Awak tambah-tambah lah 1 campur 2, 2 campur 4, 8 campur 2. Yang tu kena mahir ni. Ya. 64, 128. Yes. So dapat 131 kan. Jadi eksponen adalah 100000011, betul? Betul. Okey, yang seterusnya
fraction. Fraction ni awak tengok nombor yang awak dah anjak tadi, titik yang awak dah anjak tadi. Yang tu. Yang dah anjak, bukan sebelum, selepas. Okey. Yang selepas dia anjak berapa nombor? Apa nombor selepas titik puluhan? Kosong. Okey, salin yang tu balik ke belah fraction bersamaan dengan 0,00111. Tu fraction, yes. Bersamaan dengan tu fraction lah. Okey, dalam IEEE fraction ni 23 bit. 23. Jadi sekarang awak dah ada 6. 6 ni awak ambil dari nombor selepas titik perpuluhan. Awak dah hanjak tadi. Awak ambil atas tu yang tu bawa ke bawah. Titik tu buanglah, titik tak pakai dah. Padam titik tu. Okey. Sekarang kita tadi fraction dia 23 bit. So awak kena cukupkan 23 bit dengan cara menambah sifar. Jadi 23 tolak 6 berapa? 17 kan? So tambah lagi. Ya memang banyak. Tambah lagi 17 sifar dekat belakang. Belakang bukan depan, belakang. Sini mana? Ya. Buat 23. 17. Cukup tak semua 23 bit? Okey, ini adalah step yang seterusnya lah. Okey, saya ulang balik Yang first tadi awak convertkan 17 kepada binary, ada markah. Kemudian 0.075 tukar pada binary tadi guna kaedah darab. Yang tu pun ada markah. Naik balik. Naik atas sikit. Macam lagi. 17 tadi mana? Yang tu ada markah. Okey, kalau buat bahagi 2 tu pun ada markah. Kemudian 0.75 kali dengan 2 tadi tu, yang nombor perpuluhan kali dengan 2, yang tu pun ada markah dia juga, step tu. Okey, step seterusnya bawah sikit. Yang ni awak anjak kan? Awak anjak pun ada markah. Okay. Selepas awak anjak ada markah, awak dapat tujuan awak anjak ni untuk dapatkan nilai eksponen kan? So yang ni markah untuk eksponen. Yang tadi yang dua bahagian tadi gabung markah sebab awak tukarkan 17.75 kepada bentuk binary. Walaupun ada 2 step, satu bahagi dengan 2, satu lagi bahagi dengan darab dengan 2, markah dia dicampur lah sebab tu bahagian yang pertama. Itu kira bahagian pertama, selesai Ini bahagian pertama. Bahagian kedua, awak buat anjakan ni. Anjakan ni untuk dapatkan eksponen. Ini bahagian kedua. So ada markah dia bahagian kedua. Untuk dapatkan eksponen. Ini bahagian kedua eksponen. Okay. Yang ketiga, awak dapatkan fraction. Ni yang ketiga lah dapatkan fraction. Okay. Yang keempat, awak nak dapatkan sign. Sign, S-I-G-N, sign. Okay. Sign ni senang je. Sign ni awak tengok soalan dia. Soalan tu nombor positif ke negatif? Positif. Kalau positif, S bersamaan dengan sign bersamaan dengan sifar. S-I-G-N, sign. Tanda. S-G-I-N. S-I-G-N. Sign, tanda. Okay, tanda ni tengok nombor Kalau soalan, tengok soalan. Kalau soalan ni positif, bermaksud sign tu bersamaan dengan sifar. Kalau negatif, sign ni satu. Unsigned tu negatif ke? Apa dia? Unsigned. Unsigned tu nombor tidak bertanda. Nombor tidak bertanda, biasanya awak nampak nombor apa yang tidak bertanda? Yang tak ada tanda depan dia, nombor apa? Positif. Positif lah. Unsigned tu maksudnya positif Ini soalan keluar daripada topik yang kita tengah buat sekarang lah. Soalan tambah. Okay, so sekarang sign dia adalah sifar ke satu? Sifar. Okay, jadi
17.7. Okey, ni last settle Nombor 5 kita tulis balik jawapan Nombor 5 tulis balik jawapan. Okey, nombor 5. Okey. Yang ni panjang So bagi ruang luas sikit. Panjang. So bagi ruang panjang sikit. Okey. So okey. 17 nombor 5 Okey. 17.75 asas 10 bersamaan dengan okey. Yang ni jawapan dia 32 bit. Panjang Okey, okey. Tulis sign dulu. Sign, dia punya format dia bermula dengan sign. Sign, okey. Kemudian fraction. Bukan. Sorry, exponent. Dia punya format sin. Sin tu dah betul. Sin, exponent, exp exponent, fraction. Ni dia punya format. So awak salin balik apa yang dah dapat tadi. Ya. 100,011. Exponent mesti 8 bit jangan lebih. Lepas tu function. Function dah panjang. Panjang tu. Panjang tu. Alihkan lagi. Okay. So semua sekali 32 sebab 23 campur 8 campur 1. Panjang betul. So semua sekali 32 bit. Mesti 32. Kalau tak cukup 1, salah terus jawapan awak. Okey. Jadi inilah perwakilan binary untuk nombor pecahan atau perpuluhan. Panjang. Pecahan ataupun point lah. Ataupun point. Point. Sir? Dalam IEEE dalam format IEEE. IEEE. So, kalaulah soalan tu tadi 17.75 kan? Kalaulah kata soalannya negatif 17.75. So, agak-agak apa awak perlu buat? Sin dia jadi 1. Tu jadi 1. Tukar sign jadi 1. Ingat ya, tukar sign jadi 1 ya. Jangan tiba-tiba nanti dalam exam saya tengok ada yang tahu tak apa yang student buat? Tulis negatif. Apa dia? Tulis negatif. Ada setengah student, okey, lepas daripada step yang dekat atas tadi 17.75 dalam binary tadi. Yang ni merah tu, yang tu merah tu. Dia dapat dah 1,0,0,0,1.11 tu dalam binary kan? Apa yang dia buat lepas tu adalah dia flip tambah 1. Sebab dia ingat 1 tu negatif. Bukan, sebab dia ikut cara teknik yang sebelum-sebelum ni. Kan bila ada nombor negatif perlu flip tambah 1 kan? So yang kalau IEEE tak payah. Okey. IEEE tak payah flip tambah 1. Terus saja tukar sign dekat bawah tu. Sir, kalau nombor perpuluhan dengan pecahan ni, adakah dia minta tu komplement juga?
Komplement? Maksudnya Komplement tu untuk kalau soalan perpuluhan lah, dia ada juga ke bagi minta soalan komplement juga. komplement tu untuk nombor apa? Binary. Binary apa? Binary berjenis Negatif. negatif. Okey, sekarang ni nombor dalam IEEE ni kalau negatif kita buat macam mana? Oh, tukar satu. Okay. Sign tukar satu kan? So perlu buat komplement tak? Tak payah. Tak payah. Okay, faham? Kalau buat juga nanti habis masa. Lepas tu, sir, masa tak cukup. Bukan masa tak cukup, tapi awak buat terlebih kerja. Markahnya tak ada. Masa cukup je sebenarnya. Okay. Ini untuk nombor pecahan ataupun perpuluhan. Dalam IEEE dalam IEEE, kalau dia kata, kalau tak dinyatakan dalam IEEE, yang tu boleh tambah macam biasa. Kalau tak dinyatakan dalam IEEE, awak tambah macam biasa. If not. Apa ni? Tambah macam biasa. Jadi, kalau tambah macam biasa, okay, dia ayat pertama dia, kalau bukan IEEE, tambah macam biasa. Itu first statement dia. Statement yang kedua, kalau tambah macam biasa, untuk nombor negatif, baru buat flip tambah satu. Oh, sebab kita tak ada buat yang Sebab tak buat IEEE. okay. Baru buat flip tambah satu ataupun second complement untuk nombor negatif sahaja, bukan positif, negatif sahaja. Okay. 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 Alright. Okay, kemudian daripada, okay, ni satu lagi. Daripada jawapan yang panjang-panjang 32 bit tadi, okay, awak boleh check jawapan awak tu betul atau salah tau. Macam biasalah kelas saya ni, apa-apa pun awak kena check nilai dia. Kita tak boleh terus-terus yakin nombor binary tu adalah jawapan yang sebenar. Sama juga macam tadi, yang nasihat saya tadi kalau buat operasi tambah dalam binary, awak kena dapatkan dulu nilai sebenar dia dalam desimal supaya awak tambah nombor yang betul. So jadi untuk yang panjang-panjang ni kita tak tahu betul ke tidak kan. Okey. Jadi ada 3 formula yang awak boleh guna. 3 formula ni okey. Sekejap salin formula ni simple je sebenarnya, tak susah pun. Sekejap Siap. Okey, formula dia adalah N besar. N besar ni nombor desimal ya. N besar ni mewakili nombor desimal. N kebersamaan dengan negatif 1 dalam kurungan. Negatif 1 dalam kurungan. Kuasa S. S ni sin kali S tu sin. Okay, kali kosong perpuluhan fraction kali
Okay. 2 kuasa negatif 126. Okey, yang formula ni khusus untuk eksponen bersamaan dengan sifar. Jadi kalau eksponen bersamaan dengan sifar, pakai formula ni. Okey. Kalau eksponen di antara 1 hingga 254, formula dia lain 1 hingga 254. Okey. Kalau 1 hingga 254 pakai formula yang ni n bersamaan dengan negatif 1 dalam kurungan kuasa F sama macam dekat atas tu. Darab 1 dot fraction. Yang atas kosong dot fraction, yang bawah 1 dot fraction. Kali 2 kuasa eksponen tolak 127. Ini kalau itulah eksponen dia antara 1 hingga 254. Okay, kalau selain daripada eksponen 1, sifar 1 hingga 254, formula dia lain Kalau eksponen selain daripada itulah sifar 1, 2 hingga 254 tu, formula dia adalah n bersamaan positif negatif infinity. Ini kalau selain daripada tadi. Apa positif? Jadi dia tak ada eksponen melebihi 254 255 ke tak ada. Ataupun ada tapi jangan ada jawapan dia adalah positif negatif infinity. Let's say eksponen dia 255, okey. Automatik jawapan dia positif negatif infinity. Yes. Okey. Jadi je 3 Yang tadi kalau eksponen kosong, lepas tu eksponen 1 hingga 254, yang selain daripada tu jawapan dia positif negatif infinity. Ini formula dia lah Okey. Cuba tengok tadi yang panjang-panjang tadi tu, jawapan yang panjang tadi 32 bit. Okey. Katakanlah ini soalannya Katakan ini soalannya, awak perlu dapatkan nilai desimal bagi jawapan yang panjang-panjang ni. Ataupun awak nak semak jawapan awak ni betul ke tidak. Ada dua keadaan Sama ada awak nak semak jawapan awak yang panjang-panjang tu apa nilai sebenar dia, ataupun soalan minta awak dapatkan nilai desimal bagi 32 bit ni. So apa kaedah dia? Kaedah dia awak kena pilih formula ni lah. Pilih salah satu formula dan laksanakan. Okay. Jangan panjang atas. Awak jangan tengok dia begitu, tengok pada jawapan. Katakan soalan dia macam ni, jawapan di sini. Katakan inilah soalan dia, awak nak tengok eksponen dia yang mana? Yang biru lah. Selepas sign. Awak panjang sangat tu. Awak salah. Eksponen 8 bit. 8 bit. Yang tu tak masuk. Tu tak masuk. Itu fraction. Kita tengok balik.
Okey. Eksponen tu berapa? Congak je. 128 campur 2 campur 1. Tu depan. 131 kan? 131. 128 campur 2 campur 1, 131 kan? Hmm. Okey, kalau 131 nak guna formula yang mana? Gerak ke bawah. 31 guna yang kedua. Okey, okey, jom kita guna formula yang kedua. 131 Okey, sekarang yang nombor 32 bit tu pun awak copy ke bawah. Senang sikit kita nak refer. Okey. So kita guna formula ni sebab dia punya eksponen dia 131. Okey, kita ganti nilai S fraction dengan eksponen Okey, S dia awak salin balik formula tu, awak tukar gantikan nilai S fraction dengan eksponen. Negatif 1. Fraction dia berapa? Yang ni panjang sikit lah sebab dia ada 6 bit tu. Tadi saya suruh awak faham 4 je kan? Dia sampai 16, 32, 64. 1/16 campur 1/32 campur 1/64. So tadi 0.5, 0.25, 0.125, 0.0625, kemudian 0. Awak kira dah dulu, guna kalkulator dan hafal terus. 0.625 bahagi 2 berapa? 0.625 bahagi 2. 0.3125. Okay, 0.3125 bahagi 2. 0.15625. Berapa? 0.15625. 15625. Kenapa nombor dia besar? Patutnya dia ada kosong-kosong lagi ni. 0.03125 bahagi 2. Oh, bahagi 2. Apa yang lain ni? Dia nombor dia kena mengecil lagi ni. Kosong 0.03125 bahagi 2. Bukan 125. 0.03125. Kosong point 0.01625. 0.01625. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia cukup dah. Kita check balik Kita check balik. Okay. 0.5 bahagi 2. 0.25. 0.25 bahagi 2. 0.125. Bahagi 2. 0.0625. Bahagi 2. 0.03125. Bahagi 2. 0.0152625. Okey, cantik. Betul. Okay. Ini kategori susah
Fraction yang ni kategori susah. So dalam exam dia tak bagi sampai 6 titik perpuluhan macam ni Paling banyak pun 3 je. Sebab 3 dia atau jadi 4 besar lah. sangat. Sebab dia jadi besar sangat. Bukan kecil. Bukan besar, kecil. Dia kecil sangat. Kecil sangat. Dia 1/16 kan kecil. Satu benda bagi dengan 16 orang. Makin kecil. Lepas tu dia satu bagi dengan 64. So biasanya sampai 1 bahagi 8. 1, 16. 2, 4, 8, 16 je. 16 ataupun 32 lah. Tak sampai 64 macam ni. Okay, tak apa. So sekarang awak tambahkan yang 3 terakhir tadi. 0.0625. Tambah 0.03125. Satu, 325. 3125. 31. Balik. Tambah 3, 1, 2, tambah 0.01 1625. 15. 0.015625. Okey, kita tambah. Yang ni guna kalkulator tak apa sebab dalam exam tak sampai kecil macam ni lah. Sekarang tak apalah guna je kalkulator. 0.109375. Okey, ambil yang nombor selepas titik perpuluhan tu, salin balik dekat bawah. 1093. 3. 93. Okey. Okey, darab 2. Darab 2. Eksponen berapa? Eksponen pun kira juga daripada jawab daripada situ. 131. Tolak 127. 131 tolak 127. 3. Okey. 2 kuasa 3 lah kan? Bawah lagi. Okey dah, tulis. Negatif 1 kuasa kosong berapa? Negatif 1. Okey, ini kali terakhir saya sebut apa-apa nombor yang bila dikuasakan dengan kosong, jawapan dia adalah 1. Ingat sampai mati apa-apa nombor bila dikuasakan dengan kosong, apa-apa nombor dikuasakan dengan sifat akan dapat 1. So 1 lah. Ingat sampai bila kosong? Kalau kosong? Kalau kosong, kuasa kosong. 1 kosong kuasa kosong. 1 juga. Yes. Okay. Jadi, apa kemungkinan yang ada untuk sign ni? Sign sama ada kosong atau 1 kan? Okey, kemungkinan yang ada, saya terus direct bagi tahu awak supaya awak tak payah pening-pening Kemungkinan yang ada cuma kosong dengan 1 saja. Jadi, kalau negatif 1 kuasa kosong, jawapan dia 1, betul? Betul. Kalau negatif 1 kuasa 1, jawapan dia adalah negatif 1. Jadi fungsi formula yang pertama negatif formula sin sin Jadi fungsi negatif 1 kuasa kosong ni adalah untuk mengekalkan tanda je. Negatif dalam formula tu ada negatif 1 kuasa kosong kan, dalam formula tu negatif 1 kuasa sin, negatif 1 kuasa sin ni fungsi dia untuk kekalkan tanda je. Kalau S dia kosong, tanda dia positif. Akan dapat 1. Kalau S dia 1, tanda dia negatif sebab negatif 1 kuasa 1. Negatif 1. Kan? So fungsi dia untuk kekalkan tanda je. Kalau negatif 1 kuasa kosong, positif. Kalau negatif 1 kuasa 1, negatif.
Tu je fungsi dia. So tak payah pening-pening S tu ada 2 nilai je. Sama ada nilai dia kosong atau nilai dia 1. Dah habis cerita. Jangan fikir 4 ke 5 ke, tak payah. 1 dengan kosong je. So awak dah boleh set jawapan cepat-cepat, siap-siap dah. Kalau negatif 1 kuasa kosong, 1. Kalau negatif 1 kuasa 1, negatif 1. Dah. Itu je jawapan dia. Okay. Okay, kali 1.10985. Eh, 9375 kali 2 kuasa 3. 2 kuasa 3 adalah 8 kan? 8, okay. So bersamaan dengan darab 1.109.375 kali 8 dapat berapa? Ah, 8.875. Sekejap. So maknanya ada something wrong ni sebab jawapan dia sepatutnya 17.75. Sir, Ya. atas 2, 131 minus 127 kan? 4. 4. Ha. 4. So 2 kuasa 4 berapa? 16. Lagi besar nombor dia ni. Cuba cek formula dia balik. Cuba cek formula dia. Something wrong dengan formula. Sebab jawapan dia mesti 17.75. So kenapa dapat 8 something tu? Cuba darab. 204 berapa? 16 kan? Betul. Betul. Dah cuba darab. 1.109.375 kali 16 berapa? 17 Dapat? Dapat. Asal 10. So ini formula untuk semak balik jawapan yang tadi lah. Ada 2 kemungkinan saja. Sama ada formula ni awak guna untuk semak balik jawapan IEEE ataupun soalan diberi dalam bentuk 32 bit dan awak dikehendaki untuk dapatkan nilai desimal. So tu 2 je kemungkinan. Ulang balik kemungkinan guna formula N ni ada 2 kemungkinan saja. Yang pertama untuk semak balik jawapan IEEE yang 32 bit tadi awak gunakan formula untuk semak, ataupun yang kedua soalan minta awak dapatkan nilai desimal daripada nombor 32 bit yang diberi. Tu je. Okey. Antara dua tu je keadaan yang awak akan guna formula ni sama ada cek jawapan ataupun dapatkan nilai desimal daripada nombor binary 32 bit yang diberi. Okey. So ada 3 formula tadi eksponen kosong, eksponen 1 hingga 254 ataupun eksponen infinity. Eksponen lebih daripada tu. Jadi kalau dalam exam yang pertama tadi fraction dia taklah sesusah yang macam ni Dia tak ada sampai 0.015625 tak ada. Dia yang saya fikir yang soalan tu selogiknya awak boleh kira guna tangan. Tak perlu guna kalkulator itu logik saya lah. Kemudian So ini susah kena guna kalkulator. so kalau susah kena kalkulator kan. So awak dia tak tahu so dia tak tahu susah, dia mesti senang. Okay. Yang kedua apa tadi? Apa saya nak cakap tadi? Okay. Jawapan dia kalau lah macam soalan formula kedua tu kan negatif 126 kan. Formula kedua. Bukan. Formula. Bukan ni. Tadi mana yang negatif 126 tu atas ni. Yang ni. Okay, yang ni. Okay. Kekalkan jawapan dengan negatif 126 awak tak perlu cakap tak perlu fikir sekata tak payah guna kalkulator tapi 2 kuasa negatif 126 kena guna kalkulator kan. So tak payah. Biar je jawapan dalam 2 negatif 126. Let's say katakan jawapan dia
N bersamaan dengan 2.5 kali 2 kuasa negatif 126. So kekalkan macam tu je jawapan dia. Okay. So ulang balik Let's say lah ada pengiraan and then the last step awak dapat 2.25 kali 2 kuasa negatif 126. Kalau itulah bentuk jawapan dia, kan susah kan nak kira by hand. Nak guna kalkulator tak boleh. So kekalkan saja jawapan tu macam tu. Okay. Kekalkan saja. So tak perlu dapatkan juga 2 kuasa negatif 126. Sebab itu namanya mengarut Okay. So itu saja untuk perwakilan ataupun chapter 2. Habislah chapter 2. So secara kesimpulannya, saya simpulkan terus dalam chapter 2, awak belajar 4 sistem nombor, binary, decimal, octal, hexa. Kemudian awak diajar bagaimana nak tukar decimal kepada nombor-nombor ni semua, kepada binary, kepada hexa, kepada octal. Kemudian awak juga diajar untuk menukar semua nombor ni kepada decimal. Itu yang pertama. Yang kedua, awak belajar tukar decimal, octal dengan hexa kepada binary dan binary kepada ketiga-tiga nombor ni. Itu yang kedua. Ulang balik Yang pertama tadi awak dah belajar tentang 4 sistem nombor, binary, decimal, octal dan hexa. Foundation yang kita nak pegang sekarang adalah decimal dengan binary lah. Octal dan hexadecimal tu tambahan saja extra. Extra sebab saya nak tunjuk pada awak apa yang berlaku kalau digit tak cukup 10, iaitu octal lah, ataupun digit lebih daripada 10, iaitu hexa lah. Itu saja fungsi belajar octal dengan hexadecimal tu. Itu je fungsi dia. Untuk belajar kalau digit tu kurang atau digit tu berlebih. Itu saja. Okay. Kemudian daripada foundation binary dengan decimal tadi, awak diajar bagaimana nak tukar decimal kepada binary, octal dengan hexa guna kaedah bahagi. Guna kaedah bahagi. Okay, kalau decimal kepada semua nombor-nombor tadi, guna kaedah bahagi. Bahagi 2, bahagi 8 ataupun bahagi 16. Itu decimal kepada nombor-nombor tadi. Daripada nombor-nombor tadi, nak tukar balik pada decimal, guna kaedah darab. Darab dengan 2, 8 atau 16. Selesai. Kemudian daripada binary pula. Binary kepada decimal, octal dengan hexa. Okay, yang ni ada teknik-teknik dia lah. Kalau kepada decimal tadi, darab dengan 10 lah. Kalau nak kepada octal, kena wakilkan 3 bit, 3 bit, 3 bit, 3 bit. Kalau nak kepada hexa, 4 bit, 4 bit, 4 bit, 4 bit. Begitu juga kepada decimal kepada binary kena bahagi 2. Ataupun kalau pada octal kepada binary kena bahagi 3, 3, 3. Kalau tak cukup, kena pad. Pad tu sifar ataupun 1 lah. Kalau nombor negatif, pad dengan 1. Kalau sifar, pad. Kalau positif, pad dengan sifar. Dan nombor hexa pun macam tu juga. Kalau tak cukup 4, pad dengan sifar ataupun 1. Itu selesai. Bab untuk tukarkan nombor selesai. Awak jangan fikir pening-pening, itu saja yang kita belajar. Jangan fikir more than that ataupun kalau jadi macam ni macam mana? Kalau asas 7 macam mana? No, asas 7 tak ada. Bukan tak ada, maksudnya tak disentuh. Ini saja yang disentuh. Lain-lain benda tak disentuh. Okey, selesai yang bab perwakilan data. Kemudian awak diajar bagaimana nak buat operasi tambah. Operasi tambah saja dengan menggunakan binary. Okey, ingat syarat dalam tambah ni jumlah bit soalan dengan jawapan kena sama. Kemudian awak kena decide sama ada nak ignore jawapan. Kalau bit jawapan tu terlebih daripada soalan, awak kena dibuat decision sama ada nak nak ignore ataupun tambah bit. Awak tak tulis apa saya cakap Kan ada yang tulis? Tulis. Sebab yang saya cakap ni macam mind map tau. Macam mind map. So awak jangan fikir yang lebih daripada ni. Ni je kita belajar. Okay, selesai yang bab operasi tambah. Okay, kemudian kita masuk nombor negatif. Nombor negatif ni tadi daripada semalam lah a bit confusing. Tapi saya dah terangkan tadi. Apa-apa hal pun nombor negatif ni awak kena tahu nombor asal dia. So bila awak dah tahu nombor asal, jadi tak ada isu sama ada yang depan tu sekali
the first bit adalah kosong ataupun 1 sebab awak tahu nilai yang asal. Sebagai contoh tadi F0 tadi kita tahu F tu nombor positif. Walaupun kalau ditukar pada binary dia jadi 1111, nombor bit 1 yang di depan, walaupun 1 tu mewakili negatif tapi awak tahu F tu positif. Jadi bila awak dah tahu maka tak perlulah buat 2's complement. Tambah 1. 2's complement hanya untuk, walaupun soalan kata nombor ini adalah nombor 2's complement, tapi kena make sure kalau soalan kata nombor ini nombor 2's complement tapi soalannya nombor positif, bermaksud ia positif bukan negatif. Sebab second complement ni merujuk pada negatif. So kekalkan dalam positif. Kalau soalan tu negatif dan dia kata nombor ini nombor second complement, bermakna itu adalah kena buat 2's complement lah. Strip dengan tambah 1. Apa-apa hal pun awak kena tahu asal nombor itu. Okey. Kemudian saya dah beritahu awak tadi, oktal dengan hexadesimal jarang diberi dalam bentuk negatif. Jadi kalau convert kepada binary, nombor oktal ataupun nombor hexadesimal, kalau di depannya awak dapat 1, tak payahlah awak buat second complement kalau sebab nombor tu nombor positif. Kecuali decimal dengan binary, yang tu memang ada nombor negatif. Yang tu kena hati-hati. So selesai nombor negatif. Dan yang terakhir tadi, nombor pecahan ataupun nombor perpuluhan. Kena guna IEEE. IEEE ni ada step. Yang pertama, tukar nombor tu kepada nombor perpuluhan. Kalau nombor bulat, guna kaedah bahagi. Kalau selepas nombor perpuluhan, kena guna darab. Darab dengan 2 tadi. Kaedah nak baca pula, kalau nombor bulat daripada bawah ke atas, kalau nombor perpuluhan daripada atas ke bawah. Lepas tu awak anjakkan dia punya titik perpuluhan hingga jumpa 1 yang pertama. Daripada anjak, awak boleh kira dia punya guna formula eksponen tolak 127 bersamaan bilangan anjakan. Iaitu untuk dapatkan eksponen. Kemudian awak dapatkan sin. Sin ni tengok soalan lah, kosong ataupun 1 Kemudian dapatkan fraction. Fraction ni adalah nombor-nombor selepas titik perpuluhan. Kalau tak cukup 23, kena tambahlah 0,0000 sampai cukup 23 bit. Last sekali jawapan dia awak akan susun balik sin, eksponen, fraction. So tambah semua sekali jadi 32 bit. Jadi kalau soalan macam ni diberi dalam bentuk negatif, janganlah pandai-pandai guna second complement. Nanti buang masa awak. Tukar sign saja. Sign jadi 1. Yes, awak bayangkan sepatutnya jawapan tu tukar sign je. Awak boleh buat dalam beberapa second je. Tiba-tiba awak kena buat flip. Awak buang 5 minit. So memang menjejaskan masa exam awak. Memang terjejas. Daripada beberapa second jadi beberapa minit. Dia buang masa. So dan yang terakhir, yang N, formula N tadi. Sama ada untuk semak jawapan IEEE ataupun dapatkan nilai desimal bagi nombor IEEE. Gunalah formula N. Dan kena hati-hati. Biasanya saya ni nakal sikit. Kadang-kadang kan soalan 32 bit tu saya buat 30 bit. Saya tak cukupkan 32. Jadi bila soalan 30 bit dan dia minta 30 je lah. Tak, bukan. Sepatutnya awak kena lawan balik. Awak cakap nombor ini bukan nombor IEEE. Itu jawapan dia. Maksudnya tak payah buat. Tak payah buat. Jadi jawapan adalah nombor ini bukan nombor IEEE. Jadi formula ini tidak boleh digunakan. Itu sebenarnya. Boleh. 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 Jadi awak kena bilang dulu cukup 32 baru boleh guna. Itu syarat dia. Macam tu. Itu saja yang kita dah belajar untuk chapter 2. Okay. Faham. Tak pasal-pasal kelas tambahan hari ni. Tapi tak apa, sebabnya nanti lepas habis chapter 2 ni akan ada satu quiz. Quiz ni 15 markah. Okey, 15 markah. Nanti untuk chapter 3 pun ada satu lagi quiz. Yang tu 15 markah juga. Jadi campur 2, 30 markah. 30 ni banyak 30 ni banyak. Saya fokus kepada chapter 2 dengan chapter 3 ni sebab dia asas kepada paper ni. Yang chapter 2 ni berkenaan dengan arithmetic, chapter 3 berkenaan dengan logic. Jadi arithmetic dengan logic ni sangat penting dalam komputer sebab dalam chapter 4 nanti kita belajar pasal CPU. Dalam CPU ada satu komponen kecil dalam CPU tu, fungsi dia untuk buat arithmetic dengan logic.
Jadi apa yang awak belajar sekarang ni, chapter 2 ni, sebenarnya Akan belajar ke tempat balik. dia takkan belajar balik lah, cuma saya nak bagi cuba nak tunjukkan apa komponen tu buat. Chapter 4 tadi tu apa komponen tu buat. Jadi sekarang ni apa yang kita kira sekarang ni itulah komponen tu buat. Cuma nanti dalam chapter 4 dah tak buat pengiraan lah. Dia akan tunjuk komponen lah. Oh, ini rupa bentuk komponen dia. Kalau dalam komputer inilah ALU, Arithmetic Logic Unit. Macam tu. Tengok physical dia. So sekarang kita belajar banyak teori ataupun bukan teori, praktikal lah, praktikal tentang komponen komputer. Chapter 3 pun praktikal tentang komponen komputer. Chapter 4 baru belajar tentang fizikal dia. Sepatutnya kalau kita face to face, awak akan masuk dalam lab. Dalam lab awak akan buka komputer, awak pegang satu-satu barang komponen-komponen komputer ni. Awak tengok sendiri komponen mana yang buat arithmetic chapter 2 ni, komponen mana yang buat arithmetic chapter 3. Awak tengok semua, awak belajar pasal install, semua awak belajar. Itu chapter 4 lah. Chapter 5, 6, 7 yang tu melibatkan programming. Programming guna bit binary. Nampak macam susah, senang je sebenarnya. Yang penting awak tahu apa yang awak buat dan apa tujuan awak belajar benda tu. Itu senang lah awak nak susun maklumat tu. Taklah berserabut. Sebab saya faham student ni masalah dia tak pandai susun knowledge. Jadi dia punya kesan apa? Kesan dia adalah bila ditanya soalan daripada chapter 5, dia guna jawapan daripada chapter 3. Dia macam tu. Tanya soalan dalam chapter 6, dia jawab chapter 2. So saya faham lah student ni sebenarnya dia tak susun knowledge dia. So bercampur-campur, bila bercampur dia confuse sampailah ke sudah. Macam tu. Okey. Okey. Ada apa-apa nak tanya lagi? Yang lain? Yang lain ada tanya? Dah tepu lah. Yang tadi kesimpulan tadi boleh tulis yang saya bagi tahu tadi tu. Dah tulis dah? Yes. Kalau tak dapat tangkap saya ulang balik sebab tu penting tu. Korang boleh tengok ni lah, recording balik. Kalau korang tak faham apa-apa boleh tengok recording balik. Okey, bagus. Okey, itu saja. Terima kasih. Terima kasih sir. Sama-sama. Terima kasih. Thank you, sir. Welcome. Okey, Assalamualaikum. Salam. Okay. Nanti share tau. Nonton tu. Al-Azim. Siapa nak tidur tadi? Lain macam Banyaknya. siapa nak kelas